Hai, salam sejahtera dan bertemu kembali dalam video klip kali ini. Baik, kali ini kita akan cikgu akan membincangkan tentang bahasa Melayu kertas 2 penulisan bahagian A, iaitu um, bina ayat. Okey, baiklah, kita akan melihat satu contoh soalan dan juga tips-tips untuk menulis ayat di bahagian A ini. Okey, tanpa membuang masa, marilah kita melihat satu soalan dan kita akan lihat bagaimana nak menjawab soalan ini. Okey, baik, soalan dia. Okey, andai kata kamu diberikan satu soalan seperti yang terpapar di skrin, suasana di taman permainan ataupun suasana di taman rekreasi. Okey. Jadi untuk menjawab soalan bahagian bina ayat ini, bahagian A, murid-murid harus faham bahawa anda akan diberikan satu gambar rangsangan ataupun stimulus ataupun visual dan pelajar-pelajar dikehendaki membina 5 ayat berdasarkan kepada gambar yang diberikan kepada kamu. Okey. Jadi perkara yang pertama, murid-murid harus teliti gambar yang diberi dan lihat apakah aktiviti yang dilakukan oleh watak-watak yang ada dalam gambar tersebut. Okey. Sebagai contoh dalam gambar ini kita dapat lihat gambar ini adalah merupakan satu suasana di sebuah taman permainan ataupun taman rekreasi di mana ada sekumpulan orang sedang melakukan aktiviti. Jadi kita cari dulu watak-watak yang ada dan sesudah kita mencari watak, kita lihat apakah watak itu sedang lakukan. Jadi ini dapat kita rujuk dengan kata kerja. Okey, apakah aktiviti yang dilakukan oleh watak yang ada dalam cerita ataupun dalam gambar tersebut. Okey. Baik. Merujuk kepada gambar yang diberikan ini, kita dapat lihat bahawa okey, yang pertama kita dapat lihat ada 2 orang budak perempuan. Kita dapat lihat ada 2 orang budak perempuan iaitu sedang bermain congkak di bawah pokok. Ni pokok ni Di bawah pokok ni terdapat 2 orang budak perempuan bermain congkak. Itu adalah aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua, kita dapat lihat di sini ada 2 orang budak. Okey, bermain layang-layang ni. Ni seorang bermain layang-layang dan seorang lagi kat sini. Jadi kita dapat lihat ada 2 orang budak bermain layang-layang. Jadi cikgu ambil satu. Okey. Oleh kerana 2 orang tu bermain layang-layang, aktiviti yang sama, jadi cikgu ambil seorang bermain layang-layang, cikgu letakkan nombor 2. Okey, aktiviti yang ketiga kita dapat lihat ada seorang budak bermain papan gelongsor kat sini. Nampak? Cikgu tandakan bulat di sini dan letakkan nombor 3. Bermain papan gelongsor. Aktiviti yang keempat, kita tengok di ujung di situ kita dapat lihat ada 2 orang bermain buaian. Okey, itu adalah aktiviti yang keempat. Aktiviti yang kelima, kita dapat lihat di sebelah kanan ini terdapat 2 orang budak lelaki sedang bermain gasing. Okey, cikgu letak tu bermain gasing Dan kat depan ini kita dapat lihat aktiviti yang keenam, iaitu seorang wanita menyorong kereta sorong ataupun menolak kereta sorong. Okey, menyorong ataupun menolak. Tapi kat sini, kat nombor 6 ni cikgu dah tersilap. Cikgu tulis bermain kereta sorong. Sebenarnya bermain ini adalah salah. Cikgu tersilap type. Sebenarnya menyorong kereta sorong ataupun menolak kereta sorong. Okey, cuba buat pembetulan ya. Bukan bermain kereta sorong. Sebenarnya menolak ataupun menyorong kereta sorong. Okey, jadi kalau kita lihat gambar ini, cikgu dapat cari 6 aktiviti yang dilakukan oleh watak yang ada dalam cerita, watak yang ada dalam gambar ini. Tetapi pelajar hanya perlu membina 5 ayat. Jadi adalah memadai kamu cari 5 aktiviti yang dilakukan oleh watak yang ada dalam gambar ini. Jadi bermakna di sini ada 6. Jadi kita boleh abaikan mana-mana satu. Jadi kita ambil yang 5 sahaja untuk membina 5 ayat. Jadi nak mengabaikan satu,
Yang mana? Pelajar rasa tak boleh bina ayat yang mantap, tak boleh membina ayat yang elok. Jadi ayat itu ataupun aktiviti itu ataupun kata kerja itu kita tinggalkan. Kita buat yang lain. Okey? Jadi harus ingat kita harus membina 5 ayat. Okey? Baik. Selepas kita dah kaji soalan, kita dah teliti soalan, kita dah cari kata kerja, kita dah cari aktiviti yang dilakukan. Seterusnya kita harus membina rangka. Jadi hari ini cikgu akan mengajar kamu, cikgu akan memberi penjelasan salah satu teknik untuk menjawab ataupun membina ayat. Sebenarnya terdapat beberapa kaedah, terdapat beberapa cara, terdapat beberapa format, beberapa teknik untuk menjawab membina ayat. Jadi hari ini cikgu pilih salah satu. Jadi salah satunya ialah dengan kita membentuk ataupun membuat ataupun menyediakan rangka macam ni. Okey. Jadi di ruangan yang pertama, cikgu pecah kepada 3 bahagian ya. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Bahagian pertama adalah untuk menulis siapa. Jadi kita lihat gambar yang diberikan, cari siapa yang ada dalam gambar itu. Ini bermakna kita mencari watak yang ada dalam cerita itu. Watak itu merujuk kepada siapa ataupun apa ataupun berapa. Jadi ini yang harus diletakkan dalam kotak yang pertama ini, dalam ruangan yang pertama ini ya. Okey, kotak yang kedua di ruangan yang kedua di sebelah adalah untuk mengisi ataupun untuk meletakkan aktiviti ataupun dalam arti kata lain kita boleh mencari kata kerja. Kata kerja untuk watak yang ada dalam cerita tu. Watak tu sedang melakukan apa? Okey. Dan kotak yang ketiga adalah untuk menyudahkan ayat ataupun melengkapkan ayat supaya menjadi ayat yang lengkap dan ayat yang bermakna. Dari segi betul dari segi struktur tata bahasa, ayat dan sebagainya. Okey, kita lengkapkan ayat itu. Jadi apa yang kita boleh tulis di bahagian pelengkap ni? Bagaimana, mana, mengapa, bila, siapa dan sebagainya. Okey, sebagai contoh kita rujuk kepada aktiviti yang pertama. Dalam gambar itu kita dapat lihat ada 2 orang budak perempuan yang duduk di bawah pokok tadi ya. Jadi di sini cikgu namakan watak yang ada itu. Jadi oleh kerana 2 orang budak perempuan, seorang cikgu berikan watak Siti dan seorang lagi cikgu letakkan nama Susan. Jadi Siti dan Susan. Siapa? Siti dan Susan. Apa yang mereka lakukan? Bermain. Bermain apa? Bermain congkak. Jadi kita dapat aktiviti. Okey, bermain congkak di mana? Di bawah pokok yang rendang. Jadi di bawah pokok yang rendang ini adalah merupakan pelengkap ayat. Kita sudahkan ayat, kita lengkapkan ayat itu supaya ayat itu menjadi ayat yang bermakna, ayat yang kompak, yang betul. Okey. Jadi siapa? Siti dan Susan. Buat apa? Bermain. Bermain apa? Congkak. Di mana? Di bawah pokok yang rendang. Ini adalah cara untuk kita mengisi jawapan kita daripada bahan rangsangan yang diberikan. Kita cari watak, apa watak itu lakukan dan kita lengkapkan ayat. Kita sudahkan ayat itu. Okey. Di sini dalam kotak ini pelajar tidak perlu menulis ayat yang panjang, ayat yang lengkap. Kita letakkan isi saja, kita letakkan point saja dengan beberapa patah perkataan. Tidak lagi kita tak perlu tulis ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap kita akan buat di langkah yang seterusnya. Okey. Okey, ayat yang kedua. 2 orang budak lelaki. Kita nampak tadi ada 2 orang budak lelaki kan. 2 orang melakukan aktiviti yang sama iaitu bermain layang-layang. Siapa 2 orang budak lelaki? Apa mereka sedang buat? Mereka sedang bermain. Bermain apa? Bermain layang-layang. Okey, bermain layang-layang. Bila mereka main layang-layang? Apabila angin bertiup dengan kencang. Jadi lengkaplah sudah ayat di situ. Okey. Ayat yang ketiga sekarang. Okey, seorang kanak-kanak lelaki. Siapa? Seorang. Siapa? Kanak-kanak lelaki. Berapa orang? Seorang. Okey. Bermain apa? Bermain papan gelongsor. Yang bagaimana? Yang curam dan licin. Okey, aktiviti yang keempat, ada 2 orang. Okey, kita namakan 2 orang itu iaitu Ali dan Aini sebab ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey.
Bermain apa? Bermain buaian. Bermain buaian di mana? Di taman permainan kanak-kanak dengan gembira. Okey, mereka bermain dengan gembira. Kalau bermain, mestilah bermain dengan gembira. Takkan kita nak kata bermain dengan sedih. Salah lah kan? Tak logik. Okey. Baik, ayat yang kelima, Puan Adilia. Ada seorang watak wanita di situ, perempuan. Jadi kita namakan Puan Adilia. Puan Adilia sedang buat apa? Sedang menyorong kereta sorong. Okey, menyorong kereta sorong. Buat apa? Okey, membawa bersiar-siar anaknya. Membawa anaknya bersiar-siar di taman permainan itu. Okey, di sini cikgu lupa nak type ataupun tertinggal ataupun hilang, tak keluar di sini ya. Jadi lengkapkan sendiri ya. Membawa anaknya bersiar-siar di taman permainan tersebut. Okey. Jadi sekarang kita sudah masukkan isi kita ataupun poin kita di dalam kotak. Kita isi dulu. Okey. Di sini tak perlu kita buat ayat yang lengkap lagi. Kita letakkan apa yang kita dapat. Siapa, buat apa dan lengkapkan ayat. Cukup. Langkah yang seterusnya adalah langkah untuk membina ayat yang lengkap. Sekarang baru kita bina ayat yang lengkap. Jadi kita tengok ayat yang pertama. Ayat yang lengkap yang pertama. Okey. Siti dan Susan bermain congkak di bawah pokok yang rindang. Jadi ayat ini adalah ayat yang lengkap. Tak ada salah. Ayat yang kedua. Dua orang budak lelaki bermain layang-layang apabila angin bertiup dengan kencang. Dua orang budak lelaki bermain layang-layang apabila angin bertiup dengan kencang. Okey. Ayat yang ketiga, seorang kanak-kanak lelaki bermain papan gelongsor yang curam dan licin. Okey, lengkap ayat di sini ya. Okey, sekarang kita akan lihat ayat yang keempat. Ali dan Aini bermain buaian di taman permainan kanak-kanak dengan gembira. Ayat yang kelima, Puan Adilia menyorong kereta sorong untuk membawa anaknya bersiar-siar. Okey, Puan Adilia menyorong kereta sorong untuk membawa anaknya bersiar-siar. Maka lengkaplah 5 ayat. Okey. Dan yang seterusnya kita akan lihat, cikgu akan memberitahu kepada kamu sedikit tips untuk menjawab bahagian melengkapkan menulis membina ayat. Tips yang penting, tips yang pertama, murid-murid harus elak pengulangan kata, iaitu pengulangan kata sedang dan juga seorang. Perkataan sedang, seorang. Dua perkataan ini kalau boleh adalah dinasihatkan supaya tidak diguna lebih daripada 2 kali. Adalah dinasihatkan adalah paling elok digunakan sekali ataupun paling maksimal 2 kali. Jangan guna lebih daripada 2 kali. Okey. Point tips yang kedua, boleh diberi nama pada watak ataupun kata panggilan dalam gambar. Kita boleh namakan watak yang ada ataupun juga kita boleh gunakan kata panggilan. Watak di sini bermaksud Ali, Abu dan sebagainya. Kata panggilan adalah merupakan contohnya seperti ayah, emak, ibu, adik dan sebagainya. Tips yang ketiga, jangan lupa letak tanda nokta. Ramai pelajar berjaya membina ayat yang lengkap, ayat yang cantik, tetapi mereka lupa untuk meletakkan nokta di akhir ayat. Okey. Tips yang keempat, tidak dibenarkan menulis dalam bentuk cerita. Ingat, ini bukannya cerita. Cerita ini adalah bahagian membina ayat. Cerita kita buat di bahagian C, karangan. Jadi di bahagian ini kalau boleh jangan tulis cerita. Contohnya jangan mula ke ayat kamu dengan pada suatu hari, selepas itu, kemudian dan sebagainya. Cuba elak kalau boleh ya. Ini bukannya bahagian cerita, ini adalah bahagian menguji kamu membina ayat. Okey, cikgu rasa itu saja pelajaran pada hari ini. Semoga kamu dapat tahu cara nak membina ayat dengan menggunakan salah satu formula yang cikgu berikan tadi, iaitu dengan membina 3 kotak.
Dalam 3 ruangan itu, yang pertama kita letakkan watak siapa, yang kedua kita letakkan kata kerja, apa yang mereka lakukan, aktiviti, dan yang ketiga melengkapkan ayat, menyudahkan ayat supaya ayat itu menjadi ayat yang lengkap. Okey, sekian, terima kasih.